Subjek kita yang kedua ialah pengajian hadis. Pengajian hadis ini kuliah yang kedua. Sebelum pada tu, ini hadis yang kita belajar minggu lepas. Kita dah bincang. Sebaik-baiknya biar kita boleh hafal hadis yang pendek ni. Walaupun sanak dia sudah ada, kita nak hafal sanak tu memang payah lah. Jaga orang hafal. Cuba hafal matan hadis ini. Dan ingat hadis ini hadis riwayat Abu Daud yang sahih. Ingat dulu sini. Riwayat Abu Daud hadis nombor 83 sahih. Bunyi je huwa tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Makna dianya air laut tu suci dan bangkai-bangkai dia pun suci. Ingat gitu dah. Huwa tahur, huwa tu dia. Dia ni maknanya air laut. Sebab hadis ni Nabi jawab pertanyaan orang. Kan ada cerita baru ni kan? Maka Nabi jawab, dia suci dan bangkai-bangkainya pun suci. Bunyi hadisnya huwa tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi inilah hujah kalau kita nak sebagai dalil. Kalau orang tanya air laut tu boleh buat ambil air semaya, dan binatang-binatang yang duduk dalam dia pun bangkai dia tu boleh halal. Kita bincang baru ni kan. Cuba sebut dulu dah. Dan saya nak supaya hafal kita ngaji hadis ni, biar kita cuba hafal hadis ni. Ikut saya sebut dulu dah. Saya nak sebut 3 kali. Kata tu dulu. Dia lepas tu ada buku baru dah. Jadi kertas yang guna sementara tu boleh simpan lah, sebab kertas tu ada dalam buku ni belakang. Saya bagi kertas ni sebabnya tak ada nak siap bagi ni. Jadi kertas tu tak payahlah. Kertas dia tu boleh simpan lah. Kertas tu ada dalam buku belakang dah. Buku pengajian hadis tu duduk dalam tu belakang. Ni dah kita dah belajar dah dulu. Baik, cuba sebut ni dah. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. 3 kali dah, sekali lagi. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Sekali lagi, kali terakhir dah. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Cubalah payah-payah tu apa kita hafal ni jumpa dengan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Sebut juga bila lacak lekat. Ini hadis riwayat Abu Daud nombor 83 sahih. Tu belajar minggu lepas. Jadi nak masuk hari ni muka surat ni. Jadi buku dia. Jadi kertas tu abaikan, ambil muka surat ni, buku warna kuning. Hadis nombor 2. Kita nak baca hadis nombor 2 pula. Berarti tengok saya nak baca matan dia. Saya nak suruh sebut nanti, sebut matan dia. Bukan, saya nak baca sanak dia. Dan sanak dia tu melibatkan orang-orang yang berwarna biru. Tapi di TV tak dapat biru lah mana. Kalau dalam buku ada garis. Ada garis yang tengok dalam buku garis. Saya buat warna biru tak nampak lah mana. Saya baca perhati saja ni dah. Haddathana Hannadun. Saya baca bentuk baris semua ni dah. Walaupun wakah kita baca berbaris. Haddathana Hannadun wal Hasanu banu Aliyin al-Khallalu wa ghairu wahidin qalu haddathana Abu Usamah anil Walid ibn Kathirin an Muhammad ibn Ka'bin an Ubaidillah ibn Abdillah ibn Rafi' ibn al-Khudayjin an Abi Sa'idin al-Khudri. Ini tengok bacaan kan, bila baris 2 jumpa dengan alif lam dia kena
Tubi huruf 6 ni kan. Sa'idinil Khudri. Qala qila ya Rasulullah atawadda'u min bi'ri buda'at wa hiya bi'ru yulqa fiha al-hayd wa luhumul kilab wan natnu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Rawahu Tirmizi nombor 90. Dan hadis ini adalah hadis hasan. Ya, nombor 1 tadi sahih, ini hasan. Kita nak tengok apa sebab dia jadi hasan. Terjemah dia, telah berbicara kepada kami oleh Hanan bin Al-Hasan Ibnu Ali Al-Khallal dan lain-lain yang bukan seorang. Mereka berkata, telah berbicara kepada kami oleh Abu Usamah daripada Al-Walid Ibnu Kathir, itu turut dia dah. Dan Abdul Walid Ibnu Kathir pula daripada Muhammad Ibnu Ka'ab, daripada Ubaidillah Ibnu Abdullah Ibnu Rafi' Ibnu Khadij, daripada Sa'id Al-Khudri, katanya telah ditanya, wahai Rasulullah, adakah boleh kami berwuduk daripada telaga Buda'ah? Telaga Buda'ah ni, bolehkah berwuduk dengan telaga tu? Pasal apa? Sebab telaga tu kerana ia adalah telaga yang dibuang ke dalamnya tualahik. Sepuluh ni juga kita buat patah, buat pampers. Tualahik. Dia tak ada lagi tualah zaman dulu berkali kain dah. Bangkai-bangkai anjing, Allah, dan barang-barang busuk. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hakikat air adalah suci dan mensucikan. Tak ada sesuatu pun yang menajiskan. Riwayat At-Tirmizi, hadis ni hasan. Baik, kita tengok dulu sanad dia. Sanad daripada At-Tirmizi. Mula-mula Al-Hanan ialah siqah. Bersama dengan Al-Hasan Ibn Ali Al-Khala pun siqah. Bila sebut siqah, dia layak menjadi hadis sahih. Satu kan? Jumpa ke saya baca ni? Yang kedua, Abu Usamah juga siqah. Yang ketiga, Al-Walid Ibnu Kathir saduq. Ini istilah dah. Saduq inilah yang boleh menyebabkan hadis itu daripada sahih menjadi hasan. Tetapi kadang-kadang dalam Sahih Al-Bukhari pun ada tengah-tengah tu perawi yang saduq. Tapi kadang-kadang dia boleh juga menjadi sahih kerana disokong oleh mutaba'ah hadis-hadis yang lain. Ataupun saduq dia tu pula boleh diterima juga sebagai sahih. Tapi pada dasarnya begini, kalaulah saduq tu boleh mempengaruhi sesuatu rangkaian hadis itu, dia turun taraf daripada hadis sahih kepada hadis hasan. Hadis hasan masih boleh diterima sebagai hukum serupa dengan hadis sahih, tapi dia rendah sikit. Saduq maknanya benar, orang ni orang benar, orang sengoti, tapi dia tidak boleh mencapai taraf siqah yang lebih tinggi. Dan saduq dengan
Bulughul Maram ni hak dia. Jadi Ibnu Hajar dia tulis dalam kitab dia ni untuk perawi-perawi ni, nama dia ialah Taqribut Tahzib. Jadi saya rujuk kepada Taqribut Tahzib. Walaupun ada juga perbezaan, tapi katanya Ibnu Hajar mastur. Mastur ni maknanya bendanya tidak macam terdinding. Kita tidak berapa boleh royak dia ni. Tapi bukanlah dhaif dia ni. Mastur, dia rendah lagi pada saduq. Okey. Ameh. Betul, Ibnu Hajar pernah dia tidak setuju dengan Ibnu Ma'in. Dia kata Ibnu Ma'in kata dia ni sahih, dia ni dhaif. Tapi apabila aku siasat, tak betul Ibnu Ma'in, dia kata. Jadi sebab tu kita tengok berbagai-bagai tu. Sebab tu satu hadis tu ada dinilai hasan, ada dinilai sahih. Nampak tak lari juga situ. Cuma bila dah gitu kita kena ambil majoriti. Cuba kalau tengok biasa, kalau kita tengok misalnya kalau tulis Dr. Zaimi, dia pernah tulis mana perawi ini dipertikaikan oleh Ibnu Ma'in kata guana, Ibnu Hajar kata guana, Az-Zahabi kata guana, menilas. Tapi kesimpulannya oleh kerana ramai kata dia ni dhaif, maka dhaif lah dia. Nampak tak? Mana tidak sepakat. Sebut hukum fiqh kok tidak sepakat. Sebutlah hukum gapo tak sepakat. Carilah gapo dia pun. Tak ada ulama sepakat. Cuma kita ambil jumhur, pandangan ramai. Baik, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri memang sahabat. Sahabat ni bila sebut sahabat, orang tak sebut dah sikoh tak sikoh. Sahabat terima lari. Jadi kesimpulannya, jadilah hadis ini hadis hasan. Mastur mana satrun, mana banyaknya dinding satrah. Dia rendah dia sikit, rendah mastur. Dia tidak menjejaskan lagi, tidak sampai ke dong. Dia hasil lah, dia tak sampai dong, dia so lagi. Nak turun dia sampai ke dong, tak sampai lagi. Macam ni juga kan, kalau kita kata gitu, pasal apa hadis itu yang dalam Sahih Bukhari ada perawi yang saduq, tapi hadis itu sahih. Walaupun saduq, itu satu indikator saja untuk menyebabkan hadis itu jadi hasan. Tapi tidak semestinya bila saduq itu tak jadi sahih. Sebab bila campur hak lain dia tak ruak lagi, dia nak buat turun. Nak buat turun hadis itu daripada sahih nak turun ke hasan, walaupun ada yang saduq, oleh kerana kuat hasan, tak sikoh lagi. Nampak situ dah? Tidak semesti. Kecuali kalau saduq tu lebih kuat, mempengaruhi daripada sikoh, baru dia jadi hasan. Jadi dengan semata-mata tengok saduq, hasan lalu dah. Dia akan jadi hasan dahulaninya. Nombor 3, okey, balik. Okey. Masuk. Dia dua saat ni dah. Mungkin juga sebab apa? Sebab kita kena tengok huraian ulama pula. Saya tidak tengok dengan cara tak baca anda. Jadi bila ada saduq, sepatutnya ingat dah, dengan semata-mata ada saduq itu, kadang-kadang boleh jadi sahih pun boleh lagi. Tak buat lagi waktu. Bila mana mastur, maka dia boleh buat turun. Meyakinkan lagi supaya dia menjadi hasan. Apa dah? Sebab kita akan jumpa nanti ada saduq tapi sahih. Dia nak menentukan badan tubuh dia tu tidak berapa sahih sangat. Ada sedikit ada keraguan sikit. Tapi tak sampai kepada tu. Apa dah? Faham? 3
dia bawah pada sadu, tapi tidaklah menyebabkan dia tu turun jadi dhaif, masih dalam kategori hasan. Sebab tu istilah hadis ni kita kena ingat dulu ni. Nama hasan atau dhaif ke sahih kita tahu lagi duduk atas bawah. Ingat lagi lah kau ni tak? Mutawatir, sahih, hasan, dhaif, maudhu'. Waktu kena ingat tu. Kalau waktu tak ingat payah. Kalau nak tulis semula. Ingat dah? Gitu dah. Baik, lagi pula Abu Sa'al Qadri sahabat. Ya, sebelum kita bincang tengok hadis nombor 2 dulu. Pasalnya nak bincang waktu tu dia ada kaitan. Bila Nabi sebut ada apa satu dia kata telaga tadi kan. Cuba tengok. Cuba tengok. Bila Nabi sebut itu kita tak ada waktu ukur lagi ni apa. Sesungguhnya hakikat air adalah suci dan mensucikan. Tak ada sesuatu pun yang menajiskan. Maknanya teruk gapa-gapa pun tak apa. Pelagu buruk tu boleh guna lagi air dia. Jadi kita perlu pada hadis lain pula. Sebab tu sebelum kita bincang, kita mari pula hadis nombor 3 dulu dah. Lepas nombor 3 ni baru kita bincang. Rasa 2 ni takut dah sampai sup dulu dah. Okey, tengok dah. Ni. Hadis nombor 3 pula. Saya baca ni dah. Haddatsana Mahmud bin Khalid wal Abbas bin al-Walid ad-Dimashqiyani. Qala haddatsana Marwan bin Muhammad haddatsana Rishdin anba'ana Muawiyah bin Salih an Rashid bin Sa'd an Abi Umamah al-Bahili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi rawahu Ibnu Majah. Hadis ni dhaif. Telah berbicara kepada kami oleh Mahmud ibnu Khalid dan Al-Abbas ibnu Al-Walid Ad-Dimashqiyani, telah berkata mereka berdua telah berbicara kepada kami oleh Marwan ibnu Muhammad, telah berbicara kepada kami oleh Rishdin, telah menceritakan kepada kami oleh Muawiyah ibnu Salih daripada Rashid ibnu Sa'id. Ya, orang dulunya hafal ni, macam mana dia boleh hafal? Kita nak hafal mata hadis pun ni mana? Ni hafal ni, beratus-ratus ribu ni hafal ni. Kepala otak ke beliau Daripada Ibnu Umamah Al-Bahili katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya kecuali oleh sesuatu yang dapat merubah bau, rasa dan warnanya. Jadi dia kata, dulu Nabi kata tak ada apa satu tapi tak ada apa satu pun ada syarat ada pula dalam. Selagi bau tidak berubah, rasa tidak berubah, warna tidak berubah. Baru kita nak bincang deh. Kita tengok dulu dia punya apa jadi dhaif. Ibnu Majah ni kan. Mahmud ibnu Khalid Al-Abbas ibnu Al-Walid Ad-Dimashqiyani saduq. Mahmud siqah, Al-Abbas saduq. Marwan ibnu Muhammad siqah. Rishdin ni dhaif. Ni nampak tak? Ni ya berwarna dia ni hadis ni. Duduk di Rishdin. Hak lain saduq. Rashid ibn Sa'id siqah. Abu Umamah ni sahabat. Nak bincang dah. Kosa kata. Kita tengok kosa kata, perkataan-perkataan yang belum nak faham hadis tadi. Innal ma'a, sesungguhnya air. Kalau hak tak tahu bahasa Arab pun kena al-ma' air dah. Sesungguhnya air iaitu semua jenis air ia bersumberkan dari langit ataupun bumi. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang boleh menajiskannya. Sesuatu di sini adalah umum yang meliputi semua benda termasuk najis dan sebagainya. Illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, melainkan apabila sesuatu itu mampu menguasai bau atau rasa dan warna air tersebut.
Maksud di sini adalah sekiranya air itu berubah salah satu daripada sifat-sifatnya disebabkan oleh najis. Baik, hadis yang kedua itu walaupun dhaif, ingat ya. Walaupun hadis ni dhaif, dhaif artinya benda ni dia tidak boleh berdiri atas dia sendiri. Faham ni? Dia hanya boleh menjadi penyokong atau memberi, orang panggil, nilai tambah kepada sesuatu hadis. Kita perlu tengok pula, kita belajar dulu syawahid dengan mutaba'ah. Ingat dulu lagi. Syawahid mana ada hadis-hadis lain. Ada hadis-hadis lain yang menyokong dia, maka ketika inilah hadis dhaif boleh digunakan. Ya. Rihuhi, kalimah ar-rih bermaksud angin, sama ada yang berbau harum ataupun sebaliknya. Ta'mihi, kalimah at-ta' bermaksud sesuatu yang dapat dicerna atau dirasa oleh daya rasa, sama ada daripada rasa makanan atau minuman seperti manis, pahit, masam dan selainnya. Kemudian at-tahur, huruf ta dibaca dengan baris atas, yang bermaksud nama air yang digunakan untuk bersuci. Air ini suci dan boleh menyucikan selain daripadanya. Hadis ini menerangkan tentang hukum air. Baik. Air pada asalnya adalah suci lagi menyucikan, iaitu air mutlak. Nanti kena ingat ni, asal dia suci dan tiada sesuatu pun yang boleh menjadikan ia najis kecuali disebabkan najis terjatuh ke dalamnya serta mengubah salah satu daripada sifat air, sama ada bau, rasa atau warna. Apa yang ada guna? Duduk kalender ni. Air ni suci. Bila jatuh najis, air ni tetap suci, hadis pertama tadi. Sehingga salah satu daripada tiga tadi berubah. Air ni suci tak? Jatuh najis, kita telah tek lidah, buh lidah, tak ada masalah. Luluhlah bahagian rasa. Tengok situ, warnanya masih kekal seperti warna biasa, tapi jatuh najis tadi, kita buanglah najis tadi. Tapi bila kita cium, bau lagu lain dah, najislah air itu. Kalaulah sekiranya ketiga-tiga tu tak ada, jatuh najis, kita buang. Ketiga-tiga tu dulu, rasa pun tak berubah, warna pun tidak berubah, bau pun tidak berubah, air ni tetap suci dan menyucikan. Faham tak? Ini maksud gabungnya dua hadis. Ada soalan sini? Biar faham, kita ngaji hadis pun ngaji pekoh lah bila-bila ni. Utuh ni serampan dua mata ni. Nah ni hadis muslimat Saya ulas sekali lagi dah. Air mutlak ni kena ingat dua. Air mutlak ni dua benda yang ada pada dia. Dia suci lagi menyucikan. Dia sendiri suci, boleh minum, boleh buat basuh. Kalau suci yang tidak menyucikan, supaya teh tu, ambil air teh tu, suci boleh minum, nak buat basuh tak cicak tak boleh. Itu beza dah. Baik, air mutlak tadi, bila tanya Nabi tahu macam-macam tahu, Nabi kata tak ada masalah. Tapi mari hadis kedua, saya sebut tadi walaupun dhaif, tapi ulama boleh terima, ada perkiraan dia lah ni dah. Kalau sekiranya Nabi kata dia tu suci kalau tidak berubah salah satunya, rasa tidak berubah, bau tidak berubah, warna tidak berubah, dia tetap suci. Tapi kalau salah satunya berubah, maka hak suci tadi sudah menjadi najis. Ada soalan sini? Faham alik muslimat? Nantilah cawan ke sekolah tu, satu kolah ke dua kolah tu dia baca nombor 4. Saya tak siwak lagi tu. Timus kat ni dulu, jangan gaduh depan. Jadi payah faham. Ambil situ dulu. Ambil siapa dia, biar dia. Tiga-tiga tidak berubah, boleh minum dan boleh ambil air semaya. Itu salah. Jangan kira kita, kalau kita dok kita puasa tak lalu nak makan, tapi hukum boleh. Tu cerita lah, tak tergamuk. Terima hukum sekat dulu dah.
Mana ye? Tak terima kau. Okey. Okey. Ulama hadis bersepakat mengatakan bahawa bahagian kedua daripada hadis riwayat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, iaitu illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi, adalah dhaif. Manakala bahagian pertama innal ma la yunajjisu syai'un adalah sahih. Walaupun ulama sepakat mengatakan bahagian kedua ini lemah, tetapi maksudnya adalah betul dan tepat. Dia ada kaedah pula. Dhaifus sanad, sahihul makna. Dhaif dari segi sanad, sahih dari segi makna. Apalah? Tetapi maksudnya adalah betul dan tepat. Sehingga ijma' ulama mengambil hukum daripada riwayat tersebut sebagaimana ia dinukilkan oleh Imam An-Nawawi. Kita kena pakar. Pandangan ulama. Ni saya nak rakyat selagi orang tuduh. Ni orang ni ngaji hadis saja, tak saya pakar ulama. Oh, sebut ni jadi masalah. Sedap dia. Dia tak pernah tengok orang ngaji hadis lagu mana. Tengok ni. Kita tengok pandangan ulama lah orang ngaji hadisnya. Ulama kata guana terhadap hadis ni. Mazhab-mazhab pula dipecah pula lepas ni. Maksud ulama dia nak. Ulama hak dia hak duduk mengatik tu. Ulama-ulama ulama-ulama habis selipar buat tapih. Maksud kita ulama Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Imam Suyuti. Orang ngaji hadis lah banyak pakar ulamanya. Bila dia mari satu hadis dia pandangin lagu mana? Nampak di sini. Sebut kata ulama sepakat. Tidak pakar ulama lah kita orang panggil. So tu lebet tu orang kecek ni. Masalah ustaz tu kecek dari YouTube tu. Buat-buat ni dia tahu orang ngaji hadis ni pakar hadis direct dia tak saya pakar ulama. Ini masalah. Oh suka belaka. Apa ni? Penutur dia. Wak nganying. Dia tidak pernah mari tengok orang ngaji hadis lagu mana ni. Nak boleh satu hukum ni kita kupas melalui hadis dulu. Oleh itu air yang banyak yang melebihi 2 qalah. Ni baru nak bincang. Apabila terjatuh najis ke dalamnya lalu mengubah salah satu daripada 3 sifat air, dia buat mari dulu lagi huraian dia. Walaupun nak bincang dalam hadis nombor 4. Sama ada rasa, bau atau warna, maka air itu dikira najis. Justru dalil yang mendasari hukum najisnya air yang bercampur dengan najis serta mengubah salah satu daripada sifatnya adalah ijma' ulama, bukan berdasarkan riwayat tambahan tersebut. Tadi tu wahak dhaif tu. Ini ijma' ulama dah. Walaupun hadis itu dhaif. Sehubungan itu juga hadis ini menunjukkan bahawa jika air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, maka ia tetap suci sehingga hilang keaslian air tersebut, seperti air kopi. Ni sama je. Saya tulis teh jadi sama ni. Dia automatik. Teh dan sebagainya. Lagu mana pula tadi kata jatuh najis. Jatuh sebut kopi. Jatuh Milo. Di samping lagu mana? Ya, pasal kita kata tadi bubuh. Bubuh warna, bubuh rasa, bubuh bau kalau sebut kopi. Maka dia sudah tidak boleh menyucikan. Tapi dia suci sebab tidak najis. Kau keliru dia suci. Kalau tak suci tak boleh minum air kopi pula. Suci tapi tidak boleh menyuci. Tak ada power nak menyuci orang. Tu haiti atas meja tu tak boleh nak buat basuh najis tu. Nak ambil air semaya tak cukup. Ambil semaya nak basuh kaki tak cukup. Ada air tebu ni, sabun air tebu tak sah lah. Apa dia kata? Tidak tebu boleh makan. Makanlah dia suci tapi tidak menyucikan. Mana? Okey. Di samping itu hadis ini juga menunjukkan bahawa air pada asalnya bukan sahaja suci, malah boleh menyucikan apa-apa sahaja termasuk najis mughallazah seperti anjing. Dia boleh menyuci najis ini. Oleh itu apabila seseorang itu was-was atau syak terhadap kesucian air, maka hendaklah kembali kepada asal air, iaitu suci lagi menyucikan sehingga terbukti ia adalah najis. Ini satu hukum fiqh kelonggaran kita. Ni kena ingat usul fiqh sama kita dah.
Kita jangan mudah kalau kita tengok boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh. Kita kena tengok asal. Al-aslu baqa'u makana. Ini kaedah usul fiqh. Asal sesuatu perkara itu kembali kepada asal di mana dia berada. Sebab kalau kita pergi, kita tengok cuci lah, tapi ada budak lalu kat ni, kan budak lalu ke kaki dia cemar jejak sini. Kalau mai wakan sudah lalu, tak lewat kerja. Itu berbeza. Kita diajar oleh orang tua kita dulu kan, tak boleh ni, tempat budak lalu ni ada najis. Kalau tidak jelas najis itu, maka kita hukum dia kena hukum suci. Saya ingat ni cerita ni, Cikgu Lee boleh ingat tahun 81 kita panggil almarhum Tok Guru, masa tu dia ahli parlimen Kali Cepa baru. Wak pergi di bilik siapa dulu panggil nak ceramah malam tu. Saya sama dia pergi di musalla kolej ni tu kan. Bila kita pun jamu nasi di situ, sebelum maghrib jamu nasi lagi. Bila kita makan nasi, saya makan sekali dengan dia, tak ingat siapa dia, tu 3 orang lagi tu. Bila dia nak pergi basuh tangan, muka tak ada nak basuh tangan, kena basuh luar. Jadi di luar surau tu, koridor tu cuci comel, tapi orang dengan selipar berlaku kan dah. Dia nak pergi basuh di lokal tu, saya royak ke dia, ustaz, tak panggil Tok Guru lagi masa tu, ustaz pakai selipar lah, budak-budak lalu. Dia tengok tu, dia tak tahu. Kita biasa duduk ngaji, orang tua kata tak boleh ni. Dia kelih kita, dia jalan nyok-nyok dengan kaki dia. Dia apa tu? Sebab dia asal benda tu suci. Sehingga nampak ada, ni nampak ada najis, baru jadi najis. Jalan atas batas padi ke apa pun, selagi tidak nampak najis. Sebab itulah nak semaya tak payah sejadah atas pada bola atas apa tu. Kita jadi payah orang Melayu, tak ada sejadah, tak ada apa sejadahnya. Atas tanah ni boleh semaya selagi kita tengok tak ada najis. Kan burung mah kan tak ada kecing, kucing mari kecing, pakai kan selok sungguh. Apa dah? Kena lagu lain sikit kita mikir pekoh kita nah. Jangan terlalu sepik sangat dah. Justru air merupakan salah satu alat utama untuk bersuci, sama ada bersuci daripada najis ataupun hadas. Ni air ni. Itulah perlunya air. Istifadah. Nak ambil faedah daripada hadis tadi. Asal air adalah suci dan boleh menyucikan benda lain. Air yang bercampur dengan najis lalu berubah salah satu daripada sifatnya, iaitu rasa atau bau atau warnanya, air tersebut adalah najis. Tengok, air itu asalnya suci, tapi bila bercampur dengan najis sehingga berubah salah satu daripada 3 sifat tadi, maka baru dia jadi najis. Kenajisan air yang banyak dan bercampur najis bergantung kepada perubahan pada salah satu sifatnya. Kemudian yang keempat, air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, sebut teh tadi, kopi ke apa, dan mengubah, sebab kita kecik mengubah tadi, tetap suci tetapi tidak menyucikan. Beza tu dah. Suci tapi tidak boleh menyucikan. Baru masuk hadis keempat. Sebelum masuk hadis keempat tu, saya nak sebut pula lah hadis ni. Mana ni? Hadis nombor 3. Hadis nombor 3, nombor 2, nombor 3 pula. Nombor 2 dah. Nombor 2 bunyi lagu mana hadis tadi? Okey, nombor 2 ni. Ingat saya sudah tu dah 3 kali pula. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sekali lagi dah. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Aki sekali dah. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Biar kita sebut tu ringi di dah. Lepas tu kita tengok nombor 3 pula dah. Ni panjang sikit.
Kalau boleh hafal nasib baik, tak boleh hafal pun biar boleh baca lacak ya. Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa lawnihi. Oh, lacak dah tu, pakai sekali boleh dah tu. Ingat ada 3 dah hadis. Kalau kita tak apa-apa, kalau orang baca kita biasa dengar. Innal ma'a la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa lawnihi. Kan? Okey. Okey, kita pergi sikit lagi. Pasal nak cerita ni, yang Cikgu Mazhari tanya koloh-koloh tu duduk di hadis nombor 4. Kita nak tengok hadis nombor 4 dah. Mana ni? Okey, hadis nombor 4 dah. Pendek ya hadis ni. Haddathana Musa bin Ismail, haddathana Hammad, akhbarana Asim bin al-Mundhir an Ubaidillah bin Abdullah bin Umar qala haddathana abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana al-ma'u qullatayn fa innahu la yanjus. Rawahu Abu Dawud. Telah berbicara kepada kami oleh Musa ibn Ismail, telah berbicara kepada kami oleh Hammad, telah mengkhabarkan kepada kami Asim ibn Mundhir daripada Ubaidillah ibn Abdullah ibn Umar, telah berbicara kepadaku oleh ayahku, siapa dia ayah dia? Abdullah ibn Umar, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika banyaknya air telah mencapai 2 kolah, maka ia tidak najis. Ini baru tu 2 kolah. Riwayat Abu Daud. Makna dianya, bila sampai 2 kolah, barulah kita boleh kecek bak tadi. Saya dengar sekolah. Ya, saya sebut tadi haid sekali lah. Kalau masuk najis, warna tak berubah, bau tidak berubah, rasa tidak berubah, dia tetap najis apabila air di 2 kolah. Kalau sebelah, tetap najis. Beki dah tu balik. Sebab tu dah buat benda ni, dia cukup 2 kolah. Seorang akan mati. Kalau jatuh air cicak, kalau rasa bau dengan warna tidak berubah, masih boleh guna. Kalau air dah ada berhenti, masuk air cicak, walaupun kita buang, rasa tak berubah, warna tak berubah, bau tak berubah, pakai cukup dah air tu. Ni dia tu sebut tadi, kau tak makan samir tadi ni, bila cukup 2 kolah. Boleh ni kita mengaji sikit-sikit kan buku ni. Tak ada masalah. Boleh je, tak ada masalah lah pula. Tapi masa jatuh najis tadi, adakah air itu cukup 2 kolah atau tidak? Sebab tu air kalau buuh dalam peti, orang tua tu dia tutup. Kalau gigi tengok tu ada tak seperti curah dah itu, merasa berhenti. Tapi kalau dalam besar, dalam kolah, cukup 2 kolah, tak apa jatuh pun, jatuh buang lah. Buang lagi tu, asalkan dia tidak berubah. Ni saya makan ni. Masih tak boleh. Oh, boleh pula. Boleh pula. Itu cerita lain ha. Dah lagi ni dah. Sayang dia tu, puan sayang kita mau. Baik-baik. Biarlah kalau tak ada bincang pun, kan saya ada 5 minit kan. Kita tengok sanad tadi. Musa siqah, Hamad siqah. Hadis tadi sahih ke apa? Sahih tak? Cuba tengok. Ada soduk pun, dia sepatutnya dia sudah menjadi hasan, tapi soduk tu tidak berupaya lagi nak siuh turun jadi hasan. Gagah siqah lagi. Maka hadis itu masih bertaraf sahih. Cuba tengok semua 4 orang, mana 5 orang ni. Seorang saja soduk.
tapi masih boleh menjadi siqah. Kosakata. Dia kosakata je dah. Ya. Ulama jugalah. Ulama juga tu dia ada satu metodologi lain pula. Nak ukur, nak tengok, nak timbang berat kat ini. Ulama juga berpendapat. Sebab tu ayat dah kata orang ngaji hadis pun tak boleh pakai hadis, pakai ulama. Cuba tengok tiap kali dia kata mengikut Imam Nawawi. Imam Nawawi kata hadis ini aku mengira hadis ini adalah sahih. Kerana gini. Kena betul kita orang yang mengaji hadis ni kita royak dia. Siapa kata tak pakai ulama? Kita yang tengok tak main. Kata kawan boleh tunjuk buk demo. Benar-benar sebut ulama. Siap nak tahu nak kita buk ulama. Tak. Tengok dalam ulumul hadis tu. Ada siap nak tahu mati bila ulama. Dia kosa kata saja dah 5 minit. Kullatain. Ini perkataan kullatain ni huruf qaf dibaca dengan bari hadapan dan ditasydidkan huruf lam. Berarti kullah. Perkataan Allah naik pada kullah. Kullataini. Siapa dia mengaji Arab tu tahulah dia tasniah musanna. Kullatain. Kullatun, kullatani ataupun kullataini. Okey. Kullah. Kullah ialah bekas apa hitung besar yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk menunjukkan. Kita zaman kecil mula disebut dua kullah. Kita tengok dua butir kullah. Dua qalah ni suka test nak kullah ni apa dia? Dua qalah ialah 500 liter. Mengikut sukatan negara Iraq dia bersamaan dengan sekitar 205 kilo ataupun 205 liter. Sebab airnya ketumpaknya dia satu lah. Apa dia mengaji sains dia tahulah. 1 gram air, 1 kilo air sama berat dari 1 liter. 1 liter air berat dia sekilo. Betul tak? Saya ingat lagi kita buat eksperimen dulu nak cari ketupat dan air masa kimia dulu. Ketupat dia 0.99707. Pakai satu dia 0.99707. Apa mula ingat pahala. Masuk biasa. Okey. La yanjus. Dia tidak najis. Tengok beza dengan kali ini. La yunajis. Dia tidak menajiskan. La yanjus. Dia sendiri tak jadi najis. Klik kepada transitif, tak transitif balik. Okey. Ini bermakna air dua qalah tidak akan menjadi najis. Dengan sebab najis yang terjatuh ke dalamnya selagi tidak berubah salah satu daripada sifatnya. Jadi kita belajar ni, kita enjok dah daripada hak dalam gelas tu pergi dua qalah. Ia duk sebut tak berubah tu orang bincang hak dalam dua qalah. Kalau hak dalam gelas dalam beledi tak boleh masuk perbincangan ni. Masuk saja najis, tak berubah apa pun najis dah dia. Bukan setakat najis, dia sendiri sudah jadi najis kalau kena tangan kita, kena basuh. Dia sudah najis. Bukan saja dia tu supaya air kopi dah. Air kopi tak payah basuh. Dah boleh buat semayang. Tapi kalau kena air ni, saya tok sini jatuh tak cicuk. Oh kita pun sudah. Kita pun terkena tangan. Kena basuh tangan ni. Sebab dia sudah jadi najis. Baiklah. Jadi yang tak jadi najis bila masuk najis ke dalamnya, apabila warna, rasa dan bau tidak berubah, maka dia tetap najis. Apabila dua qalah ataupun lebih kurang daripada dua qalah masuk saja najis, tetap menjadi najis. Faham Ada soalan alik muslim maknanya? Ya faham lah. Tak boleh. Kalau kena pakai ia jadi najis, makan pun najis. Makan najis haram. Tak tahulah. Dia sebenarnya gini. Rasul dia tukar dengan makruh. Bila bau kita membawa bau, bawa pergi buat semaya, dia makruh pemakai peta tu. Bumi bukan najis. Kalau tanya dia balik, kalau wudu itu najis, maka makannya haram. Dari saat ni kita kisah, tak usah kira lah. Hak tu ulama-ulama dah bahas dah. Majlis waktu biar fatwa dah dulu.
ikan dalam budu tu panjang cerita lah. Tahun 70 lebih lagi mula dia bincang tu. Tapi status budu tu biar netu dulu. Dan najis kau duduk dulu. Kalau najis bukan setakat kena baju, makan betul alih makan najis haram. Biar netu dulu dia tidak seimbang hukum dia. Tak ada masalah. Aci tengok status. Itu adalah tanda-tanda nak subuti ya. Okey. Jadi perbincangan tu kita tangguh minggu depan dah. Kita tengok kosakata. Ingat sekat kosakata sini. Ada soalan sini ya? Kita ngaji hadis ni sambil-sambil kita nak belajar hukum dah. Kita boleh pegang molek ni. Biar hukum pun kita reti Okey. Air mutlak. Lagi. Apa tu? Mutanajis. Banyak lagi. Air muqayyad, air musyammas. Air mustakmal dia pergi kepada super item. Dia suci tapi tidak menyucikan. Tapi gini, ni kita kerja pada depan ni kan. Istilah dua qaulah ni kan. Walaupun hukum mana 3 mazhab ini saja. Hanafi, Hambali dan Syafi'i. Maliki dia serupa air segelas serupa air 2 qaulah. Seni dia puak Maliki. Maliki jatuh menajis kalau buat boleh minum, boleh buat semuanya. Walaupun asal tak berubah. Dia serupa, dia tak ada istilah 2 qaulah. Maliki tak ada istilah 2 qaulah. Tengok tu. Beza dah. Ulama. Boleh dia Maliki. Mazhab Maliki. Boleh buat semua boleh minum, serupa. Okey. Maka kita berhenti setakat ni.